Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustazah Siti Norida binti Abdul Kadir. Nama saya Wan Faisal Ahmad bin Wan Muhammad Toha dari kelas NBS 7A dan rakan sekelas saya iaitu Muhammad Bukhari bin Muhammad Garib. pada hari ini kami akan memperbincangkan tentang tajuk kami iaitu Perlembagaan Negara sebagai satu jaminan keadilan dan kesaksamaan masyarakat. Jadi mari kita teruskan. Perlembagaan Malaysia juga dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Malaysia merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang dibentuk berasaskan kepada dua dokumen sebelumnya iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan 1957. Perlembagaan Malaysia telah digubal berdasarkan nasihat daripada Suruhanjaya Red yang telah melakukan kajian dalam tahun 1956. Perlembagaan berkenaan berkuat kuasa sejurus selepas kemerdekaan pada tanggal 31 Ogos 1957. Di dalam perbincangan ini, kita akan memperbincangkan tentang kajian literatur berdasarkan report yang kami lakukan, yang telah kami menyiapkan, iaitu pertama kali ialah Perlembagaan Rukun Negara menyatukan masyarakat berbilang kaum. Yang kedua, Perlembagaan Persekutuan menyatukan bangsa. Yang ketiga, Sistem Demokrasi Berparlimen, hak kebebasan bersuara. Dan yang terakhir adalah Bahasa Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan. Yang pertama ialah Perlembagaan Rukun Negara menyatukan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Hal ini saya dapat mengupaskan. Malaysia adalah sebuah negara berbilang kaum dengan pelbagai bangsa, budaya, agama dan adat istiadat. Perbezaan agama, budaya dan adat bukanlah merupakan halangan utama untuk kita mencapai persefahaman antara kaum dan perpaduan. Sejarah menunjukkan bahawa kejayaan pemerintahan demi kesejahteraan telah mewujudkan masyarakat berbilang kaum, meningkatkan semangat perpaduan antara rakyat, keharmonian dan kestabilan politik yang disebabkan oleh kebijaksanaan kepimpinan kita dahulu dan menyatukan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Seterusnya, Perlembagaan Persekutuan menyatukan bangsa. Perlembagaan Persekutuan menjamin perpaduan antara kaum, iaitu peraturan atau undang-undang bertulis atau tidak bertulis yang menjadi asas bagi pembahagian kuasa antara pemerintah, iaitu kerajaan persekutuan, negeri atau tempatan serta prinsip dalam pentadbiran negara. Perlembagaan adalah sumber tertinggi negara untuk negara yang berdaulat dan setiap individu mesti mengetahui ketuanannya. Kita dapat melihatnya di tonggak ketiga negara, iaitu kepercayaan keperlembagaan, di mana perlembagaan persekutuan adalah undang-undang tertinggi negara dan panduan bagi semua pentadbiran negara kerana mereka harus menghormati perlembagaan persekutuan Malaysia. Okey, Seterusnya saya akan menyerahkan kepada Tuan Buhari untuk mengupaskan lebih lanjut mengenai kita punya maklumat dan topik inilah. terima kasih Saudara Wan Faisal bin Ahmad. Untuk kajian literatur seterusnya, kita akan mengupaskan mengenai sistem demokrasi berparlimen atau lebih dikenali sebagai hak kebebasan bersuara. Apa yang saya dapat kupaskan di dalam kajian ini ialah Perlembagaan Persekutuan menetapkan tulang belakang asas pembentukan Malaysia iaitu kedudukan Raja Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan Perkara 153 yang memastikan bahawa penduduk asli Malaysia dan Sarawak mengekalkan kedudukan mereka. Malaysia dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah menerapkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pimpinan Raja Berperlembagaan. Perlembagaan Persekutuan telah menetapkan syarat-syarat ini untuk membolehkan sistem ini dilaksanakan. Pembahagian kuasa kepada tiga parti pemerintah iaitu Badan Perundangan, Badan Perhakiman adalah salah satu syarat dalam sistem demokratik berparlimen.
Untuk kajian literatur seterusnya adalah Bahasa Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan. Antara kajiannya ialah perkara 152 dalam perlembagaan yang menetapkan bahawa bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu dipengaruhi oleh bahasa kebangsaan, iaitu sesuai dengan implikasi yang diperlukan harus digunakan untuk tujuan rasmi. Walau bagaimanapun, artikel ini juga mengandungi bahasa lain dan memberikan lebih jauh bahawa tidak ada yang boleh dihalang daripada menggunakan atau mengajar atau mempelajari bahasa lain selain untuk tujuan rasmi. Penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa rasminya dapat menyatukan hubungan antara kaum di Malaysia kerana bahasa kebangsaan. Kita haruslah berbangga bahawa bahasa Melayu adalah bahasa negara kita. Okey, kesimpulan yang saya dapat rumus di sini ialah Perlembagaan Persekutuan Malaysia merupakan asas yang paling penting di dalam undang-undang sesebuah negara. Tanpa adanya perlembagaan, sistem pemerintahan dan kawalan amatlah sukar untuk dilaksanakan dan dijalankan. Hal ini bertunjangkan kepada pembentukan awal perlembagaan yang mendapat persetujuan orang ramai. Malah jika dilihat, sebenarnya perlembagaan merupakan dasar kepada pembentukan demokrasi berparlimen di Malaysia. Maka dengan itu, kita diharap warga negara sama ada pemerintah dan rakyat mendapat hak masing-masing dan pembelaan yang sewajarnya tanpa mengira kaum, bangsa dan agama. Okey, ini adalah mutiara kata daripada Tun Dr. Mahathir sempena sambutan tahun baru 2020. Beliau berkata, kita perlu terus berusaha dan tidak bergantung kepada takdir untuk memaju diri kita. Okey, ini antara mutiara kata beliau di dalam isu Palestina. Okey, sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih kepada Ustazah Siti Nurida. Assalamualaikum.